Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Kyo Suhaimi. Apa khabar Yuk dan Yung semua? Harap semuanya berada dalam keadaan yang cukup cemerlang, terbilang dan gemilang, terbalik rasanya. Okey. Hari ini saya akan saya akan menjadi pelipu lara dan juga tukang kahut kepada korma semua. Okey, saya ni dah pandai sangat nak bercerita, tapi saya ingin berkongsi dengan korma semua ya. Kejap saya, kejap korma, kejap teman. Tak apa, yang penting isi dan juga apa yang saya nak sampaikan kepada korma semua, korma dapat faham. Saya akan sampaikan dengan cara yang cukup santai ya. Pasalnya nak cakap dalam logat Perak yang betul-betul pure pekat tu, saya ni orang Ipoh, orang Bandar. Bukannya, kalau saya memang kampung saya di Parit, tapi saya membesar di Ipoh. Jadi tak adalah pekat benar. Pasal orang Ipoh ni dia lebih kepada campuran Ipoh ni tengah-tengah. Jadi di keliling dia tu macam-macam lorat. Sebab lorat Perak ni sangat unik tau. Dia bukan ikut kawasan, dia bukan macam nak cakap tak apa, tak payah pening-pening. Nanti saya akan terangkan kepada korma dengan lebih lanjut lagi, lebih mendalam lagi tentang keunikan negeri Perak. Jadi saya akan ceritakan pada hari ini sejarah yang sangat panjang. Sepanjang saya punya intro ni lah. Harap korma semua dapat terhibur. Bukan terhibur lah, terhibur kan video lawak. Ini video sejarah. Maafkan saya ya tuan-tuan. Saya cuba. Apa ni orang kata, not wasting any time, let's get started. Oh lama. Asal usul nama negeri Perak ni ada banyak versi ya, yang boleh kita jumpa daripada buku-buku sejarah ataupun daripada pengkaji-pengkaji yang telah mengkaji terlebih dahulu. Jadi antara yang popular adalah nama negeri Perak ini diambil daripada seorang, orang kata, individu yang sangat penting, yang sangat terkenal, yang sangat masyhur, iaitu Bendahara Tun Perak. Yang di mana Bendahara Tun Perak ini setelah runtuhnya kerajaan Melaka, Empayar Melaka yang telah diserang oleh Portugis, Portugal ataupun Feringgi. Korma jangan pula nak benci Cristiano Ronaldo, pasal tidak ada kena-mena pun. Setelah runtuhnya kerajaan Melaka ni, Sultan terakhir Melaka itu Sultan Mahmud Shah telah berundur ke Kampar dan menjadi sultan di sana. Jadi Bendahara Tun Perak ni pula telah berundur ke satu kawasan, dia sampai di dalam kerajaan Roman dan dia telah duduk di situ. Anak beliau Tun Saban menjadi ketua di situ. Jadi dia kata dari situlah nama negeri Perak tu diambil daripada nama Bendahara Tun Perak. Dan ada juga cerita yang mengatakan zaman dulu demo tengok kilatan ikan bila korma tahu kan, ikan dalam sungai, ikan apa ni, ikan tengah ke ikan kelah, bila dalam air kan dia macam berkilat-kilat tu, colour perak. Jadi dia kata nama Perak tu diambil sebab banyaknya, kayanya negeri Perak ni dengan hasil bumi ya. Ada juga yang kata daripada sebab colour timah tu, bila kena cahaya dia berkilau warna perak. Dan cerita yang paling masyhur dikatakan diceritakan oleh almarhum Sultan Idris Afifullah Shah, Sultan Perak yang ke-33. Dia kata di zaman Melaka dulu, sebelum wujud nama negeri Perak ni, Perak terbahagi kepada 3 daerah, iaitu Buah, Manjung
Janin meliputi kawasan Hulu Perak hingga apa ni, Kuala Temong Kuala Temong. Ya, Kuala Temong tu kawasan janin tu diperintah oleh Tun Saban, dan juga berwas di bawah Takluk Melaka. Penghulu Manjung pada waktu tu adalah nama dia Tok Masuka. Jadi tiga-tiga orang ketua ni dia mengambil jalan untuk berjumpa dan menyatakan hasrat untuk menyatukan negeri Perak ni. Menyatukan negeri ni. Tadi demo fikir nama apa yang paling sesuai. Pada mulanya demo ni bincang. Kamu nak apa yuk? Kamu nak pilih nama apa yuk? Aku nak pilih nama Manchester. Tak boleh. Aku nak pilih nama Liverpool. Mana boleh? Kita orang Melayu. Apa nama Liverpool Roma ni? Lapan tebin ni kata. Macam itulah kononnya lah ya. Jadi ada salah seorang ni mencadangkan nama Melaka. Tapi nama Melaka tu dia kata tak sesuai. Sebab Melaka ni semua orang dah tahu adalah satu empire yang besar. Jadi bila dia nak guna nama Melaka ni, yang pada waktu tu dah ditakluk oleh Portugis, dia tak sesuai lah. Jadi dia fikir-fikir itu yang timbul nama, mengambil nama daripada Bendahara Tun Perak. Saya rasa Tun Saban kot anak dia yang cadang nama Tun Perak ni kan. Jadi begitulah ceritanya. Saya bersedikit. Ada satu lagi cerita juga, versi cerita yang agak popular, iaitu daripada Hikayat Merom Mahawangsa. Kau mesti tahu punya kalau sebut Hikayat Merom Mahawangsa ni kan. Jadi nama Perak ni ada kaitan dengan cerita putera Merom Mahawangsa ni yang dia telah keluar untuk mencari jajahan takluk baru lah. Dia nak dia nak teroka negeri baru ni. Jadi dia pun berlayar dengan dia punya angkatan, menaiki kapal di Selat Melaka. Jadi dia orang pun berlayar sampailah ke satu sungai yang besar, dan di situ ada tasik, yang mana dekat tasik tu ada 3 pulau. Dekat tasik tu ada 3 pulau. Kau pejam mata, kau bayang kan. Ada sungai yang besar, masuk sungai tu ada tasik tu ada 3 pulau kat situ. Oh, cantik. Lepas tu dia bila dia nampak tu, dia terus, yelah kau tahu lah kalau kerja-kerja zaman dulu kan, diri ke depan tu mendada je rupa. Dia pun kata tempat ini better rasa elok dijadikan negeri. Apa itu lah. Kau kan tak nak tengok cerita Melayu. Jadi apa ni, bila dia kata macam tu, dia kata dia minta busur dengan panah, busur dengan panah tu, nak panah tu. Jadi dia pun apa ni, panah busur dengan panah busur dia pegang. Dia anak panah tu ke atas langit. Lepas tu busur tu jatuh di salah satu pulau, di antara 3 pulau tu lah. Jadi jatuh di salah satu pulau. Jadi dia kata bila jatuh tu, dia kata dia namakan apa ni, pulau tu Indra Sakti. Nama Indra Sakti. Dia tak ada kena-mengena juga dengan Indra Putra Mahyudin. Jadi disebabkan itu, dia kata dia tengok busur tu pula, mata busur tu menggunakan perak, daripada perak. Jadi dari situ digunakan nama Perak. Apa itulah serba sedikitnya sejarah bagaimana negeri Perak ini mendapat nama. Versi mana yang betul, wallahu a'lam bissawab. Jadi tapi itulah yang versi-versi yang popular yang dapat saya korek sikit-sikit lah ya. Jadi macam mana Koma punya pandangan daripada versi cerita tadi? Cerita mana yang Koma rasa paling logik sekali, yang Koma boleh terima? Bagaimana Perak ni dapat nama ya? Ataupun Koma ada dengar daripada cerita orang tua-tua dulu yang bawa daripada mulut ke mulut, generasi ke generasi, yang dapat Koma tahu
ataupun korang ada kajian lain, korang ada versi cerita korang sini, korang boleh tinggalkan komen dekat bawah. Jadi kita boleh sama-sama baca dan juga sama-sama dapat manfaat. Jadi lanjutan daripada cerita tadi tu, kita semua sedia maklum yang negeri Perak ni jelas dan nyata wujud setelah kejatuhan Empayar Melaka. Empayar Melaka yang sangat gagah perkasa di seantero dunia tu telah runtuh dan ditawan oleh Portugis. Jadi daripada peristiwa tu, Sultan Melaka yang terakhir, Sultan Mahmud Shah, telah berundur, ya, macam cerita tadi, berundur ke Kampar dan jadi sultan di sana. Dan Tun Perak pula berundur sama anak dia dan Tun Saban. Jadi setelah cerita tadi tu yang Tun Saban dah dengan 2 orang lagi ketua daerah telah berbincang, jadi mereka bersetuju untuk menghantar Tun Saban sebagai apa orang kata utusan untuk menghadap Sultan Mahmud di Kampar untuk meminta izin putera baginda menjadi sultan dan membuka negeri Perak ini. Pada masa tu negeri Perak ni dia ada ketua-ketua daerah je. Dia bukanlah ada sultan yang betul-betul conquer satu negeri tu, tidak. Jadi Tun Saban pun lepas bincang, dia kata kamu boleh pergi, lepas tolong-tolong rasanya kamu boleh pergi kan. Akhirnya dia pun kata undi. Mana tahu kan, undi usung Tun Saban kena pergi. Tun Saban pun pergilah. Jadi dia pergi bukan dia seorang lah, dia bawa Nahoda Kasim bersama-sama dengan beliau untuk pergi menghadap Sultan Mahmud Shah di Kampar. Jadi bukan Kampar Perak ya, di Kampar di Sumatera. Jadi mereka pun belayar lah pergi sampai tadi pun menghadap Sultan kan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Patik diutuskan oleh ketua masyarakat di satu negeri ni yang tidak beraja. Jadi patik meminta tuanku untuk mengizinkan putera tuanku menjadi raja di sana. Itulah konon-kononnya lah kan. Kita buat pala tahu juga ni. Tapi itulah fakta dia lah. Fakta je memang dia orang pergi ke Kampar. Jadi setelah tu baginda pun berkenan dan menitahkan putera baginda Raja Muzaffar Shah untuk berangkat dengan rombongan pergi ke negeri yang telah dinyatakan. Jadi mereka pun pergilah, berangkat dengan bahtera, dengan rombongan. Jadi Sultan Mahmud kata, bawalah sekali dengan segala alat kebesaran warisan Empayar Melaka. Letak dekat saya pun nak buat apa dia bawa. Bukannya boleh buat apa pun. Kata bawa untuk kamu tabal jadi sultan. Jadi dia orang pun pergilah. Masuk ke Selat Melaka, sampailah ke satu kawasan Kuala Sungai Perak namanya. Kuala Sungai Perak ni tiba-tiba dengan tak mena-mena, dengan tak ada angin, tak ada apa tahir pun, tiba-tiba cuaca yang sangat-sangat elok, ya, burung camar berterbangan, angin sepoi-sepoi bahasa, tiba-tiba berubah 360 darjah. Tiba-tiba laut bergelora, dengan ribut taufan. Lepas tu tiba-tiba ada beting pasir pula tiba muncul daripada laut, membuatkan bahtera tu tersangkut, dia pak. So dia tak boleh nak mudik ke depan lagi. Jadi tersangkutlah rema. Jadi rombongan tu pun dengan Raja Muzaffar tu, dia dah ikhtiar macam-macam, campur barang ringan kan, apa semua sama juga, tak berubah juga. Apa itulah dia kan. Jadi baginda pun dah putus asa. Lalu baginda bertitah. Baginda bertitah lebih kurangnya macam ni lah. Selilit tanah Minangkabau. Dia diri macam ni lah. Dia dah penin-penin tu kan. Selilit tanah Minangkabau, selengkung pulau Perca. Itu adalah lagi. Itu dia kata, sebenarnya aku keturunan raja,
jauhkan segala malapetaka perpisahan aku di Selat Melaka. Oh, itulah gaya-gayanya. Kan? Lepas je baginda bertitah macam tu, tiba-tiba suddenly muncullah macam mana nak kata apa, seekor ke seorang, tak boleh seekor jin tiba-tiba yang sangat besar, yang tiba-tiba muncul sangat besar sampai dia punya kepala tu mendongak orang tengok sampai kawan, punya besarnya. Jadi dia pun menjawab, sekiranya macam mana jawab? Oh, dia dah jin lain sikit. Sekiranya tuanku hendak bersemayam dan memerintah negeri ini, hendaklah tuanku buang mahkota tuanku ke dalam laut. Oh, itulah gaya-gaya. Kau pun tengok cerita Ahmad Al-Bab kan, kau pun tengok Jin cakap macam mana kan, kau pun mana dia cakap kan. Oh, itulah gaya-gayanya. Jadi bila lepas tu bila raja dengar je apa yang jin ni cakap, jadi baginda pun bokaklah baginda punya mahkota ni, lempar ke dalam laut. Bila mana dia elok je baginda lemparkan mahkota baginda di dalam laut, tiba-tiba keadaan jadi seperti biasa. Ribut tu dah hilang, beting pasir tu pula tenggelam balik ke dalam laut. Lepas tu baginda sambung berlayar sampai ke satu kawasan, sekarang dipanggil air mati. Dari situlah baginda turun ke dalam laut tu, pergi ke darat, dan di situ jugalah baginda ditabalkan sebagai Sultan Perak yang pertama. Dan di situ jugalah setiap Sultan Perak yang ingin ditabalkan, salah satu dia punya upacaranya perlu pergi ke Beting Merai Basah di dalam daerah Bagan Datuk sekarang, untuk ditabalkan menjadi sultan di situ. Itu syarat-syarat dia lah. Jadi kawasan tu sekarang dinamakan dengan nama Tanah Abang. Jadi setiap keturunan Sultan Perak perlu kena buat upacara tu untuk mengesahkan mereka menjadi sultan. Jadi sekarang teman akan ceritakan pula tentang pusat pemerintahan kerajaan negeri Perak ni sejak daripada mula sehinggalah sekarang. Jadi pusat pemerintahan negeri ni dia tak tetap, dia sentiasa berubah daripada masa ke semasa, bergantung kepada tempat yang sesuai, dari Hilir Perak hinggalah ke Kuala Kangsar. Jadi negeri Perak ni sepanjang sejarahnya dia ada 15 tempat yang pernah menjadi singgahsana ataupun istana ataupun pusat pemerintahan negeri. Ada 15 tempat. Dia bermula di Tanah Abang, yang mana sekarang dipanggil Air Mati, di dalam Mukim Bota, dan juga di situlah terletaknya makam Sultan Perak yang pertama. Kalau kita daripada Ipoh nak ke Lumut, kita akan melalui Bota, dan di situ akan ada signboard makam Sultan Perak yang pertama, iaitu Sultan Muzaffar Shah pertama. Tempat kedua kemudian dia berpindah daripada daripada Tanah Abang tu, dia berpindah ke Kota Lama Kanan. Daripada Kota Lama Pandan Kota Lama Pandan apa benda daripada Kota Lama Kanan dia berpindah pula ke Geronggang. Geronggang ni dia letaknya di Mukim Pulau 3, Kampung Gajah. Daripada Kampung Gajah dia berpindah lagi, berpindah pula di dalam kawasan Smart, namanya Smart, SEMAT, bukan SMART, itu terowong. Okey.
disemat di dalam mukim Senggang. Kamu tahu Senggang kat mana ya? Senggang tu dia berdekatan dengan, dia dekat dah dengan Kuala Kangsar tu. Kemudian dia kembali ke botol kanan. Daripada Senggang, Semat tu dia berpindah pusat pemerintahan kembali ke botol kanan ataupun dulu disebut sebagai Brahman Indra. Daripada botol kanan dia naik ke atas sikit, pergi ke Pulau 3, Kampung Gajah. Daripada Pulau 3 Kampung Gajah ada turun balik pergi ke Pulau Cempaka Sari, Adiparit. Orang Parit dia mesti tahu ni Cempaka Sari tu memang terkenal pekan Senin tu. Okey, daripada Pulau Cempaka Sari tu tempat ke-7 dah tu. Dia pergi ke tempat yang ke-8, iaitu Pulau Indra Sakti. Kalau kau ingat lagi cerita mula-mula tadi, Putera Merong Mahawangsa tu, dia tembak anak panah kat mana? Pulau Indra Sakti. Jadi rupanya Pulau Indra Sakti ni letaknya di Kuala Sungai Kinta, Kampung Gajah juga. Dia balik ke Kampung Gajah. Daripada Kampung Gajah dia pergi ke Kampung Gajah juga. Kampung Gajah di Pasir Pulai Indra. Indra Musa Kampung Gajah. Ya, bukan kampung, Pasir Pulai Indra Musa Kampung Gajah. Dia di situ juga atas patok-patok. Kita pun tak tahu, mungkin sebab dia selalunya dia terletak, pusat pemerintahan ni dia terletak di sebelah kanan sepanjang Sungai Perak tu. Jadi mungkin sebab kawasan banjir ke, jadi dia berpindah. Lagipun Sultan dia sebut je lah, hari ni dia duduk Bangkok, besok nak duduk Tanjung Malim. Ikutlah, kita kena ikut je kat mana Sultan nak bertahta waktu tu kan. Daripada Kampung Gajah dia berpindah lagi, kali ni ke Bandar Baharu, Kampung Gajah juga. Dan di situ jugalah terletaknya pejabat residen Inggeris yang pertama, iaitu pejabat J.W.W. Bush. Okey, daripada Bandar Baharu kita ke mana? Kita masih di Kampung Gajah, di tempat yang ke sebelah. Nama kawasan tu Pasir Panjang. Pasir Panjang ni terletak di Kampung Gajah juga. Daripada Kampung Gajah kali ni dia jauh sikit. Dia tak adalah jauh mana pun, dalam berapa kilometer je, tapi dia keluar daripada Kampung Gajah tu kan. Dia pergi ke Durian Sebatang, Teluk Intan, ataupun dulu disebut dengan nama Teluk Enson. Yang mana Sultan Abdullah Muhammad Shah dia yang di situ. Kemudian daripada Durian Sebatang dia barulah pergi jauh sikit. Dia orang kata pergi ke Kelong, Kulu, silap, maafkan saya. Pergi ke Kulu, dia pergi ke Sayong. Jadi di Sayong ni, lepas di Sayong, tak tahu, saya pun tak tahu apa sebabnya, daripada itu ke-13 tu dia pergi ke tempat yang ke-14, iaitu di Batak Rabit, Teluk Intan. Batak Rabit di Teluk Intan. Daripada Sayong pindah balik ke Batak Rabit, Teluk Intan. Okey, daripada Batak Rabit tu dari tempat yang ke-15 ni sampai sekarang ni, daripada situ sampai sekarang, itulah dia di Bukit Candan, Kuala Kangsar. Sultannya Sultan Idris Mursyidul Azam Shah, Sultan Perak yang ke-28. Dialah yang berpindah daripada Batak Rabit ke Bukit Candan. Ada juga ceritanya, daripada cerita kisah bagaimana dia boleh berpindah ni. Okey, cerita ni dia pun kata pada waktu tu yang memerintah adalah Sultan Yusuf. Jadi ada seekor gajah ni, gajah Sultan Yusuf ni, namanya Kulup Candan. Dia hilang. Satu hari tu Kulup Candan hilang. Dia lari. Jadi
Raja Idris pada waktu itu adalah raja muda. Dia pun keluar dengan dia punya pendekar-pendekar dulu, balang dia keluar pergi mencari Kulub Candan ni. Dia pun cari sampailah ke kaki Gunung Bubu. Bila sampai di kaki Gunung Bubu, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang orang tua. Orang tua ni dia berjumpa, dia khabar, orang tua tu khabar, orang tua tu pakai jubah putih dengan janggut panjang. Dia bagi tahu satu hari nanti kamu akan jadi sultan, kamu akan naik tahta. Dia kata janganlah bersemayam di Sayung, tapi buat istana di atas bukit, di pinggir Batanghari. Tapi dengan syarat lepas kamu bersemayam, Kulub Candan ni kamu mesti bebaskan dia selepas 7 hari kamu menaiki tahta. Jadi dipendekkan cerita, Sultan Derih ni dia bersetuju, dan lepas dia naik tahta, dengan kehendak Allah, dia naik tahta dan dia bebaskan Kulub Candan. Dan dari situ dia menamakan bukit tu sekarang Bukit Candan. Dan sampai sekarang ni Sultan yang ke-35 pun masih lagi di Bukit Candan, di Kuala Kangsar, Bandar Diraja. Kamu pernah pergi Kuala Kangsar? Okay, sekarang kita akan pergi kepada senarai sultan-sultan Perak yang pernah bertahta dan masih lagi bertahta sehingga ke hari ini, daripada Sultan Perak yang pertama sehingga Sultan Perak yang ke-35 sekarang. Kita pergi kepada Sultan Perak yang pertama, yang semua tahu adalah Sultan Muzaffar Shah pertama, yang memerintah negeri daripada tahun 1528 sehingga 1549. Jadi Sultan Perak yang kedua adalah Sultan Mansur Shah, yang memerintah daripada tahun 1549 sehingga 1577. Sultan Ahmad Tajuddin Shah adalah Sultan Perak yang ketiga, yang memerintah daripada tahun 1577 sehingga 1584. Sultan Perak yang keempat adalah Sultan Tajul Arifin Shah, yang memerintah dari tahun 1584 sehingga 1594. Sultan Perak yang kelima, Sultan Alauddin Shah, memerintah dari tahun 1594 sehingga 1603. Sultan Perak yang keenam, Sultan Muqaddam Shah, yang memerintah dari tahun 1603 sehingga 1619. Sultan Perak yang ketujuh adalah Sultan Mansur Shah II, yang memerintah daripada tahun 1619 sehingga 1627. Sultan Perak yang ke-8 adalah Sultan Mahmud Shah I, yang memerintah dari tahun 1627 sehingga 1630. Sultan Perak yang ke-9 adalah Sultan Salahuddin Shah, yang memerintah pada tahun 1630 sehingga 1636. Lepas itu Sultan Perak yang ke-10, Sultan Muzaffar Shah II, yang memerintah dari tahun 1636 sehingga 1653. Sultan Perak yang ke-11, Sultan Mahmud Iskandar Shah, yang memerintah dari tahun 1653 sehingga 1720. Sultan Perak yang ke-12, Sultan Alauddin Murayat Shah, daripada tahun 1720 sehingga 1728. Sultan Perak yang ke-13, Sultan Muzaffar Shah III, yang memerintah dari tahun 1728 sehingga 1752. Sultan yang ke-14, Sultan Muhammad Shah, daripada tahun 1744 hingga tahun 1750. Yang ni ada special sikit sebab pada waktu itu kerajaan Perak pecah kepada dua, setelah Sultan Muzaffar Shah III bergaduh dan tidak sehaluan dengan Tun Saban. Jadi negeri Perak berpecah kepada dua pemerintahan,
ya, mana Sultan Muzaffar Shah III dan juga Sultan Muhammad Shah, ya. Di situ dia orang bergaduh, kemudian dia orang berdamai kembali. Jadi tapi Sultan Muhammad Shah ni dia mangkat lebih awal daripada Sultan Muzaffar Shah III, sebab dia mangkat pada tahun 1750. Sultan Muzaffar Shah 2 tahun selepas itu, iaitu 1752. Jadi dari masa tu ada berlaku sedikit pertelingkahan lah di dalam istana antara Sultan Muzaffar Shah III dengan Tun Saban, anak Tun Perak. Okey. Seterusnya Sultan Perak yang ke-15 iaitu Sultan Iskandar Zulkarnain dari tahun 1752 sehingga 1765. Sultan Perak yang ke-16 Sultan Mahmud Shah II dari tahun 1765 hingga 1773. Sultan Perak yang ke-17 adalah Sultan Alauddin Mansur Shah dari tahun 1773 sehingga 1786. Sultan Perak yang ke-18 adalah Sultan Ahmad Din Shah yang memerintah dari tahun 1786 sehingga 1806. Sultan Perak yang ke-19 Sultan Abdul Malik Mansur Shah yang memerintah dari tahun 1806 sehingga 1825. Sultan Perak yang ke-20 ialah Sultan Abdullah Muazzam Shah yang memerintah dari tahun 1825 sehingga 1830. Sultan Perak yang ke-21 adalah Sultan Shahabuddin Riayat Shah daripada tahun 1830 sehingga 1851. Sultan Perak yang ke-22 adalah Sultan Abdullah Muhammad Shah I yang memerintah daripada tahun 1851 sehingga 1857. Sultan Perak yang ke-23 adalah Sultan Jaafar Safiuddin Muazzam Shah yang memerintah daripada tahun 1857 sehingga 1865. Sultan Perak yang ke-24 adalah Sultan Ali Al-Muqammal Inayat Shah yang daripada tahun 1865 sehingga 1871. Sultan Ali Al-Muqammal Inayat Shah ni pun ada cerita yang sangat menarik, ya. Tapi nanti saya akan kupas, saya akan cerita pada part yang kedua, sebab sejarah ni sangat panjang. Kalau cerita habis semua, saya ingat boleh buat filem, saya rasa. Jadi saya tak nak adalah sejarah nanti kau mau boring pula, ya. Tapi inilah hakikatnya, faktanya. Kita tak boleh nak menafikan fakta. Sejarah tak boleh diubah. Sejarah yang dah berlaku tu kita tak boleh nak ubah. Tapi sejarah yang akan datang ni kita boleh, masa depan kita boleh rancang. Sejarah benda yang dah lepas kita tak boleh nak ubah dah. Okey, Sultan Perak yang ke-25 adalah Sultan Ismail Al-Mu'abidin Riayat Shah yang memerintah daripada tahun 1871 sehingga 1874. Tapi saya tak dapat dipastikan kenapa, tapi beliau melepaskan tahta lebih awal sebab beliau mangkat pada tahun 1889. Beliau melepaskan tahta pada tahun 1874. Mungkin atas faktor kesihatan atau apa, yang tu nanti kalau saya ada masa nanti saya akan cuba cari lagi. Sultan yang ke-26 adalah Sultan Abdullah Muhammad Shah II daripada tahun 1874 sehingga 1876. Yang ni pun mungkin ada peristiwa di sebalik ni, sebab beliau baginda mangkat pada tahun 1922, tapi beliau melepaskan tahta pada tahun 1876. Jadi hanya 2 tahun saja tempoh masa. Mungkin Sultan Abdullah Muhammad Shah ni yang dibuang ke Pulau Seychelles tu. Mungkin nanti saya akan cek balik. Sultan Perak yang ke-27 adalah Sultan Yusuf Sharifuddin Muzaffar Shah yang bertahta dari tahun 1876 sehingga 1887. Sultan Perak yang ke-28 adalah Sultan Idris Munshidul Azam Shah yang memerintah daripada tahun 1887 sehingga 1916.
Sultan Perak ke-29 adalah Sultan Abdul Jalil Nasruddin Al-Muhtaram Shah yang bertahta dari tahun 1916 sehingga 1918. Sultan Perak ke-30 adalah Sultan Iskandar Shah yang bertahta dari tahun 1918 sehingga 1938. Sultan Perak yang ke-31 adalah Sultan Abdul Azim maafkan saya, Sultan Abdul Aziz Al-Mutasim Billah Shah yang memerintah dari tahun 1938 sehingga 1948. Sultan Perak ke-32 Sultan Yusuf Izzuddin Shah yang bertahta pada tahun 1948 sehingga 1963. Sultan Perak ke-33 adalah Sultan Idris Al-Mutawakkil Allahi Shah yang bertahta dari tahun 1963 sehingga 1984. Sultan Perak yang ke-34 adalah Sultan Azlan Muhyiddin Shah yang memerintah daripada tahun 1984 sehingga 2014. Sultan Perak yang ke-35 adalah Sultan Nazrin Muizzuddin Shah ibni almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah. Perak kenal dengan keunikan hierarki pada sistem kesultanan negeri. Sebab daripada zaman dulu lagi Perak memang mengamalkan sistem hierarki ni lah. Daripada untuk menjadi sultan kena melalui tangga-tangga atau step-step ni lah sebelum ditabalkan menjadi sultan mengikut penggiliran. Jadi sampai sistem ni buatkan orang putih sendiri pening dulu. Macam ni nak cantai sultan ni, yang ni akan naik. Cantai sultan ni, yang akan naik. Jadi demo pun tak boleh nak buat apa. Sebab hierarkinya bermula, kita mula dengan hierarki yang paling rendah sekali, iaitu Raja Kecil Bungsu. Raja Kecil Bungsu ni adalah yang paling bawah sekali. Dia punya giliran naik kepada Raja Kecil Tengah. Raja Kecil Tengah ni naik pula pada Raja Kecil Sulong. Dan naik jadi Raja Kecil Sulong ni dia dah besar lah, dia naik Raja Kecil Besar. Daripada Raja Kecil Besar ni baru naik kepada Raja Dihilir. Raja Dihilir akan naik menjadi Raja Muda. Raja Muda ni adalah step terakhir sebelum menjadi sultan. Sebab lepas Raja Muda, maafkan saya tadi Raja Dihilir naik kepada Raja Muda. Raja Muda ni lah step terakhir untuk menjadi sultan. Sebab lepas Raja Muda adalah Raja Pemerintah. Jadi memang sangat unik. Ada 8 step sebelum nak jadi sultan. Dan seterusnya keunikan lain yang saya nak kongsikan, antaranya adalah negeri Perak ni negeri yang pertama. Negeri pertama dalam tanah Melayu yang menerima residen, iaitu J.W.W. Bush yang juga yang mati dibunuh di Pasir Salap akibat ketidakpuasan hati raja dan juga pembesar negeri kerana campur tangan dalam urusan pentadbiran, juga cukai dan macam-macam lagi lah. Demo fikir demo je yang power, demo je yang pandai kan. Kita semua bodoh. Mudahnya ambil abuan. Antara keunikan lain adalah negeri Perak adalah negeri pertama yang menanam pokok getah. Benihnya tu dibawa oleh British, diambil daripada negara Brazil. Jadi Perak adalah negeri pertama di tanah Melayu ni yang menanam pokok getah. Yang seterusnya adalah Perak negeri pertama yang mempunyai landasan kereta api yang menghubungkan Port Well di Kuala Sepetang sehingga ke Teping. Seterusnya Perak adalah negeri pertama yang ada jabatan pos dan juga telegram pula. Baku sangat. Jabatan pos dan telegram pertama iaitu di Taiping pada tahun 1880. Seterusnya sistem
sistem pemerintahan ataupun the origin of current government sistem ni di tanah Melayu di Malaysia sekarang ni bermula di negeri Perak. Di negeri Perak, negeri pertama yang menggunakan sistem State Council pada tahun 1977, yang mana wakil orang Melayu dan juga wakil orang Cina berserta dengan pentadbir British bersama-sama mentadbir. Dia macam sistem DUN dan juga parlimen lah yang ada sekarang ni. Perak negeri yang pertama yang melaksanakan sistem tersebut lah dalam negara kita ni. Lepas tu Perak satu-satunya kesultanan yang mempunyai talian terus direct dengan Kesultanan Melaka. Jadi tak ada lagi dah, sebab memang kita tahu Sultan Mahmud Shah seorang anaknya pergi ke Perak, seorang ke Pahang, seorang ke Johor. Tapi Pahang dah terputus apabila Sultan Abdul Ghafur mangkat. Jadi dia tak ada waris. Jadi naiklah bendahara menjadi pengasas kepada kesultanan mereka sendiri. Begitu juga dengan Johor. Selepas Sultan Mahmud, lepas tu Temenggung Ibrahim mengambil alih, keluarga Temenggung Ibrahim dan anak Temenggung Ibrahim dilantik sebagai Sultan Johor moden. Jadi Perak satu-satunya kesultanan yang mempunyai waris direct terus dengan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kita kena bangga. Walaupun Sultan Salahuddin, Sultan yang ke-9, Sultan Perak yang ke-9 adalah sultan terakhir daripada keturunan lelaki, sebab selepas tu cicit perempuan Sultan Muzaffar Shah, cicit perempuan Sultan Salahuddin ni dia jadi sultan, iaitu Sultan Muzaffar Shah I. Jadi tapi masih lagi mengekalkan direct lah, talian terus dengan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kita kena bangga. Selepas itu, antara keunikan dan kelebihan dia adalah dalam negeri Perak ni ada kampung Melayu terbesar di dalam negara ni. Boleh kata di Asia Tenggara ni, kampung Melayu terbesar di tanah air kita adalah di negeri Perak, iaitu Kampung Manjai ataupun Gugusan Manjai. Ada 16 kampung di dalam Gugusan Manjai itu. Sangat besar, ya. Jadi seterusnya anak Melayu pertama yang dikurniakan gelaran Sir adalah Sir Raja Chulan, iaitu orang Perak, anak jati negeri Perak. Selain itu, keunikan dia adalah Perak pernah dalam sejarah, tak pernah lagi ada dalam sejarah negara kita. Kalian boleh cek, anda semua semua boleh cek, Perak pernah raya sehari awal daripada negeri lain. Kalau tak silap saya, Perak dengan Johor. Kalau salah, tolong betulkan saya. Tapi yang saya sangat pasti, Perak pernah raya sehari awal pada tahun 1983. Pada waktu itu Sultan Dereh, kalau tak silap saya, Sultan Dereh 1983. Sultan Dereh mengumumkan raya awal sehari di Perak. Ada di sebalik tu adalah cerita dia lagi, tapi nantilah saya akan kupas. Jadi cukup sampai di sini saja untuk edisi yang pertama ni. Terima kasih kerana kalau Komo mendengar sampai habis ni, Komo memang channel macam ni lah. Boleh, kalau dalam Facebook tu boleh dapat top fan. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe, dan juga jangan lupa tekan loceng untuk Komo semua terima kalau saya ada upload video yang terbaru.
Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Terima kasih kepada kamu semua. Saya insyaAllah saya akan terus berkarya. Kalau tak sejarah, saya akan terus dengan konten-konten lain sebab saya suka bercerita. Jadi apa salahnya saya cerita dengan koma. Saya bayangkan koma ni depan saya. Jadi senang saya nak bercerita ya. Kita santai-santai je. Apa-apa maintain je. Okay. Jadi kalau ada apa-apa yang nak tambah ataupun yang nak betulkan, ataupun koma ada fakta-fakta lain, koma boleh tinggalkan komen dekat bawah. Nanti saya akan tengok. Okay. Saya pun nak baca juga apa yang koma nak katakan. Koma nak betulkan saya ke, kalau saya ada silap apa-apa ke, salah ke apa ke. Saya manusia biasa, tak pernah lari daripada buat silap. Sama juga dengan kita semua. Yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk memang banyak pada saya. Okey, kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang insya-Allah. Lepas ni saya akan cuba dengan konten-konten yang lain. Jadi jangan lupa, terima kasih kerana support. Peace out. Assalamualaikum. Salam sejahtera.